Hari ni cikgu nak ajar tentang prosedur TOTAPAS. Baru 73 orang. Dan kita hari ni TOTAPAS. Hari ni tajuk kita pertolongan cemas. So, tapi dalam tajuk ni dia ada TOTAPAS. Apa yang kamu tahu tentang TOTAPAS ni apa? Apa tu TOTAPAS? TOTAPS. TOTAPAS. Apa yang kamu tahu? Adakah dia sama dengan Dr. ABC? Dr. ABC dah belajar kan tahun lepas? Dah rasanya? Dah. Adakah dia sama dengan prinsip Dr. ABC? Di dalam TOTAPAS ni, dia di bawahnya ada Dr. ABC ataupun RICE. Itu antara prosedur yang kamu gunakan dalam TOTAPAS. So, Dr. ABC ni salah satunya. TOTAPS ni still lagi pertolongan cemas, tapi di bawahnya ada kaedah-kaedah Dr. ABC, contohnya RICE nanti. Pelajar boleh menerangkan prinsip prosedur TOTAPS, mengaplikasikan prinsip dan prosedur TOTAPS, menilai tindakan yang diambil semasa melaksanakan prosedur TOTAPS. Okay? So, TOTAPS ni maksudnya lah. So, T-talk, kita bercakap. Oh, dia semuanya bahasa Inggeris lah, tapi kalau bahasa Melayunya ada lagi istilah bahasa Melayu, tukarlah kan. Okay. O, observe, pemerhatian. T, touch ataupun sentuhan. A, active movement. Ini kita pergerakannya sebab kita akan gerakan, kita tengok active movementnya. Lepas tu tengok aktif ni aktif. Pasif, cara passive movement, beza aktif dan passive movement. Okay, lepas tu S, skill test. Skill test ni kita tengok dia kecederaan jenis apa, baru kita tengok test-test yang perlu. Kalau dia cedera, contohnya dia cedera semasa main bola jaring. So, kita tengok cederanya tu di tangan ke apa. So, kita tengok skill untuk uji kekuatan tangannya. Okay, dia tengok skill-skill, tengok di mana kepatah, contoh kecederaan tu berlaku. Ada orang seliuh. Seliuh pun boleh kita guna prosedur TOTAPS ni. Kenapa kita nak guna TOTAPS ni? Kenapa perlu tahu TOTAPS ni? First. Agak-agaknya kenapa? Kenapa perlu tahu? Okay? Sebab dia boleh bantu. Boleh digunakan ketika ada kecemasan. Untuk membantu orang. Okay. Bila ada macam contohnya, betul lah nak bantu, nak cemas, bila ada kecemasan. Dia ni bantuan awal. Macam tu juga Dr. ABC. Bantuan awal yang kita boleh buat. Kita perhati, kita bercakap, tengok dia punya respon, kita sentuh. Tengok yang mana sakit, tapi dah ada cakap sakit, janganlah sentuh lebih-lebih kan. Okay, kita nak tengok sahaja dia punya pergerakan, skill macam mana. Okay. Kalau kata nak rawat, nak gerak dia tak pindahkan subjek. Kalau subjek tu, contohnya dia patah, ada caranya. Sebab tu di bawah tu ada RICE dan ada Dr. ABC. Jenis kepatahan Dr. ABC kita guna untuk bantuan pernafasan contohnya, Dr. ABC punya prinsip. Okay, kita tengok video. Okay, kita tengok video. Okay, TOTAPS digunakan untuk menilai tahap kecederaan dan rawatan perubatan yang diperlukan. Okay, dia cuma nak menilai, kata nak rawat tu, tengok bila mahir baru rawat Kalau tak, jangan sentuh-sentuh sangat bahaya. Lagi-lagi kalau macam dia kepatahan tu. Okay, kalau tak tahu, bagi kepada orang yang tahu. Okay, bercakap, observe, sentuhan. Okay.
Okey, tak. So cakap bertanya maklumat penting, bagaimana keadaan berlaku, di mana tempat yang sakit. Okey, kita kena buat benda ni, ikut prosedur ni ya. Jangan main sentuh je terus, okey? Kena tanya dulu mana yang sakit, okey, apa kejadian. Kalau doktor pun dia akan tanya dulu. Yang pengsan, kalau orang tu sebelum dia pengsan, doktor akan, memang doktor teriak-teriak lah di tepinya tu. Tanya nama apa semua dia akan tanya tu doktor. Okey? Observe. Perhatikan tempat cedera, perhatikan tahap kecederaan, saiz, lokasi. Seperti dia cakap, dia nak tengok tahap kesedaran ya. Dia sedar ke tak? Okey, saiz. Okey, saiz kecederaan, lokasi, tengok lokasi bahaya ke tak. Kalau bahaya, ketepikan benda-benda bahaya. Contohnya jika ada kaca. Contohnya ada kaca ke, ada paku ke. Okey, tapi kalau paku tu melekat dengan kaki, jangan pergi cabut terus. Jangan, biarkan saja, dia ada cara rawatannya. Tapi kalau ada paku di sekitar kawasan, ketepikan dahulu. Okey. Bentuk, warna kulit, tengok warna kulit, sometimes dia berubah. Bila dah bengkak sangat, dia akan jadi biru. Biasanya sebab ada pembekuan darah. Tengok anak mata, biasanya ni bila nak tengok kesedaran, dia akan tengok anak mata. Pasien macam mana, dia okey ke tak. Okey, ekspresi muka. Okey, baru sentuh. Ketiga ni baru sentuh. Sentuh tempat cedera. Jika terdapat kelainan seperti ketulan, lekukan, bengkak, rasa panas dan sakit. Okey? Ini macam video ini namanya active movement. Selalunya kalau orang selio cikgu akan suruh budak selalu buat begini ni. Ataupun dia rasa cikgu sakit paha, cikgu akan suruh dia buat active movement, longgarkan otot-otot, biasanya kekejangan otot biasanya. Kenapa cikgu selalu suruh buat active movement ni, biasanya selalunya terjadi bila budak terus pergi, contoh, budak terus pergi sprint. Dia tak buat regangan. Ni selalu berlaku pada sprinter. Okey. Dia nak sprint, dia tak regangkan otot. Bila dia lari 50 meter, 30 meter, cramp kaki. Kejang terus, okey? Sebab tak ada, dia tak longgarkan otot sebelum nak lari tu, nak sprint tu. Kalau setakat jog, berbeza. Jog dan sprint berbeza keadaannya. Jog tu kamu baru nak panaskan badan, tapi sprint kamu dah push terus otot untuk hard work. Dia beza tau, nanti dia akan hasilkan lactic acid dalam otot. So sebab tu dia kejang. Okey? Arahan melakukan pergerakan supaya dapat menilai kemampuan mangsa untuk bergerak. Lagipun dia nak tengok kenapa cikgu selalu suruh, kalau budak selio, cikgu suruh orang putar-putar kaki begini sebab nak tengok dia punya rotation kaki tu. Dia rasa sakit tak bila nak buat. Kalau biasanya normal, dia okey je. Kalau tak, dia akan rasa sakit tu. Sometimes ada yang tak boleh, dia ke depan ke atas sahaja. Dia nak buat putaran tak boleh. So situ dia ada masalah dah kakinya, sama ada dia selio. Kalau patah tu tengoklah, bergantung. Patah biasanya dia ada bengkakan. Patah biasanya dia akan bengkak terus. Okey, ada perubahan pada saiz otot tu. Okey. Okey, ni passive movement. Bantu mangsa, lakukan dengan perlahan-lahan. Fokus kepada julat pergerakan normal, perhatikan rekas ini. Passive movement. So tengok, baru dia minta uji skill tu semula. Contoh kalau macam tadi kaki, dia akan tengok boleh buat balik tak apa yang skill perlu dalam kemahiran tu. Contohnya tadi dia sakit kaki. So dia nak tengok boleh tak dia nak rotate guna kakinya tu semula. Tu salah satu skillnya. So kalau bola jaring tengok dia boleh, kalau dia biasanya bola jaring ni dia selio jari biasanya, raba jaring. So tengok dia boleh buat hantaran-hantaran tak lagi lepas tu. So touch ni selalunya digunakan untuk prosedur-prosedur yang ringan Bukan contoh yang berat, pendarahan dan semua
Okay, kalau itu dia kena tengok rise balik kalau ada berlaku pendarahan apa. Kalau dah berdarah, korang putar-putar, tak boleh ah. Kaki dah berdarah, dah putar-putar lagi ah, tak boleh ah. Dia ada prosedur lain ah. Okay, contohnya agak-agaknya apa lagi kecederaan yang tak boleh guna TOTAPS ni? Sebab ini kecederaan ringan sahaja. Kalau ada berlaku pendarahan, okay, pendarahan yang teruk ah. Okay. Kalau pendarahan ringan tu, tapi dia punya prosedur lain lah juga. Bila ada pendarahan dia berbeza, dia prosedurnya lain. Tengok ni. Okay. Tengok TOTAPS ni biasanya dia digunakan untuk, dia memang menilai kecederaan sukan pada atlet, tapi jika atlet tu, macam cikgu cakap, contoh sprinter tu, dia sakit, macam dia kejang kaki. So, kita boleh ketepikan bagi rawatan. Lepas tu dia dah okey, baru kita kembalikan semula dia untuk beraksi semula lah. Tengok asyara yang berikutnya. Okey, biasanya ni dalam bola sepak jadi kan contohnya. Biasanya bola sepak ni kekejangan ni normal. Okay. So dia bagi rawatan-rawatan tepi. Ada yang guna air jika perlu kan. Okay, so dia, orang pemain tu boleh beraksi kembali. Kalau tengok macam teruk, taklah. Dia ada cara masing-masing. Macam tadi juga ni terangkan semula. Atok tu pertanyaan, kita tanyalah pemain apa yang berlaku, di bahagian mana yang sakit yang macam mana. Sakitnya ada level juga, sakit 10 sen, 20 sen. Okay. Okay, observe. Okay, perhatikan tahap kesedaran saiz, bentuk, lokasi, warna kulit, anak mata dan ekspresi wajah pemain yang tercedera. So, macam sometimes tu ada orang yang dia jenis, ada sometimes orang takut darah kan. Luka kecil tapi muka pucat. Ada orang luka besar tapi okey je. So, kadang ada peranan dengan tekanan darah. Tekanan darah kita semua berbeza daripada kemampuan jantung masing-masing. Kita mempunyai kemampuan jantung masing-masing yang berbeza. Sebab tu cikgu selalu tekankan masa umur kamu masih muda sebelum 18, so kamu kena tingkatkan kemampuan jantung kamu. Dia mempengaruhi hari tua kamu. Okay. Nak sentuh kena dengan lembut Bukan pergi tampar-tampar, pergi terus picit. Jangan bila ada kecederaan apa, jangan terus picit Nak urut jangan Muscle nak relax balik dia bukan dengan urutan dia kena dengan tegangan, dia bukan dengan urutan. Urutan tu dia boleh jadi bengkak ataupun biru Tengok. Okey, sentuh kawasan yang tercedera dengan perlahan dan lembut supaya dapat terasa panas, bengkak dan sakit tu. Kita boleh tahulah sakit apa, macam mana rasa sakit kawan tu. Okey. Active movement. Okey. Arah kepada pemain supaya melakukan pergerakan agar dapat menilai kemampuan pemain untuk bergerak. Ni yang jika mampu bergerak. Jika tak perlu sebab tu kita perlu tanya dulu Tanya dahulu macam tadi. Okey, pasif. Jadi kita bantu, tadi kita minta pemain sendiri buat, yang ini pula kita yang bantu pemain untuk gerakan anggota bangsa badan yang tercedera. Okey, ada beza pasif dan aktif. Aktif pemain buat sendiri, ni pasif.
pasif kita bantu. Sekiranya mangsa berasa sakit, mangsa perlu segera kita berjumpa dengan pakar. Jumpa pakar tu contohnya siapa yang ada di sekitar situ lah, sama ada bantuan jika ada, biasanya diorang selalu ambil ni bulan sabit merah kan, selalu nak jaga. So terus hantar ke sana. Kalau macam contohnya rugby, dia ada rugby sendiri punya bantuan kecemasan. Okay, dia ada pakarnya masing-masing. Okay, skill kita minta pemain untuk berlari atau melompat sekiranya dia tadi tak rasa sakit. So dia boleh continuous dia punya aktiviti. Tapi kalau dia rasa sakit, stop. Tapi prosedur ni tengok dia satu-satu. Bila dia tak lepas daripada sentuhan, dia rasa sakit. Lepas tu kamu observe. Lepas tu kamu kita tanya, kita observe, kita sentuh. So bila benda tu sakit, lepas tu dia tak boleh, kita ikut prosedur kan. Tiba-tiba pula kita nak suruh dia bergerak, dia tak boleh bergerak. So jangan paksa dia untuk bergerak. Terus hantar kepada pakar. Okay. Jangan nak lengkapkan komplit semua ni So dia tak pas satu, terus hantar pakar. Okay. Kalau bercakap pun tak boleh bercakap. Contohnya dah pengsan. Jangan terus nak tampar-tampar, kasih sedar. Jangan terus hantar kepada pakar. Kalau dah pengsan. Okay. Bagus. Okay. So dia topas ni asalkan kamu tahu. Dia bantu mula. So dia ada Dr. ABC Rice. Okay. So, contohnya cedera ringan selio-selio biasanya. Itulah kalau dia melibatkan pendarahan, jangan guna totaps ni sebab kalau ada pendarahan, kita kena hentikan pendarahan dengan cepat jika pendarahan tu kecil. Tapi kalau contohnya ada paku apa semua, dia cara lain Kalau kena paku dia cara lain. Tak boleh terus keluarkan. Jangan lagi-lagi kalau paku besar. Sebab nanti dia boleh menyebabkan pendarahan tak berhenti. Dia ada cara. Tak ada. Okay. So kalau tak ada soalan, buka video, cikgu nak ambil gambar. So nanti boleh tengok video yang cikgu attach Ataupun kamu boleh tengok YouTube, ada banyak prosedur totaps. Dia simple je. Dia bukan complicated macam Dr. ABC apa. Dr. ABC tu macam mana untuk kalau orang pengsan, macam mana nak rawat. Ada caranya. Nak terbalikkan apa, ada cara. Amrin, nanti pastikan ada 3 grup satu kelas. Okey, cikgu. Okey, faham Minggu depan 2F kan ni, Amrin? 2F. Okay. So minggu depan ada yang present 2 grup present. Cikgu bagi masa seminggu, insyaAllah cukup kot. Okay, sebab boleh. Tak payah banyak slide. Okay. Okay. Kalau bahan boleh refer semua dalam soft copy, dalam internet boleh. Cikgu ada bagi soft copy textbox tu, itu membantu nak tengok dalam tu. 280 antara kelas yang selalu ni selalu ada masalah attendance Aiza. Syahir pun cikgu nak cari kadang. Kena mencari-cari Syahir ni. So nanti tolong ingatkan kawan sekelas Aiza. Attendance selalu ada masalah 280 ni antara kelas yang banyak yang tak ada. Tolong pesan kawan-kawan yang lain Okay. Okay, terima kasih. Okay, kelas 2 IB kan? Okay, 2 IB. Line slow itu. Line slow. Okay, tak apa. Okay. Tak apa. Nanti pastikan kawan tolong buat pecahan. Nanti bagi ketua-ketua kelas. Yang tak ada ketua kelas tu, penolong ketua kelas tolong ambil peranan Pecahkan kawan-kawan kepada 3 kumpulan. Bagi assignment. Cikgu dah susun dah tu. Untuk tajuk gimnastik asas dan pergerakan berirama. Okay. Pergerakan berirama ni sebenarnya ada banyak dalam ni. Baik.
So macam pergerakan berirama ni, kalau tak tahu tarian tu, attach video. Nanti attach video lah. Share video. Surat 20. Korang kena tahu pergerakan kreatif. Kalau dulu sepatutnya pergerakan berirama ni, kamu akan buat satu pergerakan tarian tau. Tarian inang. Kamu akan belajar tarian inang dan present dalam kelas. Biasanya lah, sekolah-sekolah lain pun buat begitu. Tapi, tak apa, kita just tengok video sahaja dulu. Sebab kamu pun nak menari, korang sana kan. Nak jumpa pun tak boleh. So, just tayang video sahaja, okay? Asalkan tahu lah. Okay. Tu sahaja. Ada masalah tentang assignment, boleh PM cikgu tepi ya. Tak payah nak buat susah-susah, yang mudah-mudah je. Asalkan kreatif, okay? Tak semestinya nak buat 10 slide lah. 2 slide, 3 slide pun boleh. Kalau dalam peta minda yang penting ada penerangan, okay? Okay, faham semua? Faham. Faham. Ada apa-apa soalan? Tak ada cikgu. Saya tak ada cikgu. Okay, so kita jumpa next class. Tak pasti lagi bila. Sama hari tu cikgu sorry lah, cikgu pun hari tu MC tiba-tiba kan. So sebab sakit ni kita tak tahu kan dia datang tiba-tiba macam mana. So jika ada apa halangan, cikgu akan inform juga. So nanti harap lepas ni tak ada apa-apa lah kan. So kita jumpa lagi. Bye. Ada apa-apa soalan? Tak ada kan? Bye. Tak ada cikgu. Cikgu. Bye. Cikgu. Bye. Terima kasih cikgu. Yeah. Terima kasih cikgu. Bye. Terima kasih Terima kasih cikgu.